Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 3 Mei 2023. Kita ke berita utama. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pagi ini menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahad Razali selepas didapati bersalah atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja Sindang Bella 3 tahun lalu. Hukuman itu dijatuhi Hakim Israelizam Sanusi selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah di akhir kes pembelaannya. Bagi pertuduhan pertama, Bainun dijatuhi hukuman penjara 10 tahun serta bagi pertuduhan kedua, dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan kedua-dua hukuman tersebut diperintahkan berjalan secara serentak. Selain itu, Hakim turut memerintahkan tertuduh mendatangani bon berkelakuan baik selama 5 tahun dengan cagaran RM5,000 sebagai tambahan hukuman selain perlu menjalani khidmat masyarakat selama 200 jam dalam tempoh 6 bulan selepas tamat hukuman penjara. Namun pada petang ini selepas prosiding bersambung, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara itu dilaksanakan serta-merta selepas menolak permohonan rayuan Siti Bainun bagi penangguhan hukuman penjara dengan alasan mahkamah perlu mempertimbangkan saiz badan serta masalah kesihatannya. Untuk rekod bermula 30 Mac 2022, Bainun mengaku tidak bersalah menghadapi terhadap perbicaraannya dan seramai 22 saksi pendakwaan telah dipanggil memberi keterangan pendakwaan. Status penyelesaian kes tuntutan harta pencarian lebih RM2 bilion milik Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis masih belum mencapai kata muktamad. Mahkamah Tinggi Syariah hari ini menetapkan 16 Ogos depan untuk semua pihak mengemukakan hujahan sama ada mereka bersetuju dengan penyelesaian atau perlu dibicarakan dengan tuntutan tersebut. Peguam Syari'i Nur Hidayah Abu Bakar yang mewakili Aminah berkata, ada beberapa perkara telah dibangkitkan kedua-dua pihak dalam prosiding yang berlangsung di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Abdul Syukur Abdul Hamid hari ini. Semalam media melaporkan status penyelesaian kes tuntutan harta sepencarian lebih RM2 bilion difailkan Kalsum terhadap 4 anaknya dan ibu mentuanya akan diketahui hari ini. Kementerian Pengangkutan hari ini mengumumkan inisiatif baharu membabitkan pembaharuan lesen memandu Malaysia untuk tempoh maksima sehingga 10 tahun berbanding hanya 5 tahun sebelum ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata mana-mana pemegang LMM yang memperbaharuinya untuk tempoh 10 tahun hanya akan dikenakan bayaran RM270 berbanding fee kadar semasa iaitu RM30 bagi tempoh setahun. Jelas beliau, individu yang berminat perlu memastikan baki tempoh sah laku LMM semasa adalah tidak melebihi 1 tahun. Bagi pembaharuan 10 tahun akan menikmati keistimewaan fee percuma untuk tahun ke-10. Kita ke berita seterusnya. Beberapa pemimpin parti PAS termasuk Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi menyatakan sokongan dan menandatangani proklamasi orang Melayu. Perkara itu didedahkan oleh pembantu kepada Mahathir, Abu Bakar Yahya melalui hantaran ringkas di Facebooknya hari ini. Hadir sama dalam pertemuan itu Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Sementara itu, laman Facebook Proklamasi Orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video respon ringkas Abdul Hadi yang menyifatkan sokongan yang diberikan itu sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia menaikkan kadar dasar semalaman sebanyak 25 mata asas kepada 3.0%.
Dalam pernyataan dasar monetari hari ini, BNM memberitahu kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 3.25% dan 2.75%. Ia merupakan kenaikan kali kelima bermula Mei, Julai, September dan November tahun lalu sebelum dikekalkan kepada 2.75% pada mesyuarat pertama 2023 MPC Januari dan Mac lalu. Berikutan keputusan ini, MPC telah mengakhiri rangsangan monetari yang bertujuan untuk menangani krisis COVID-19 bagi menggalakkan pemulihan ekonomi. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengesahkan 3 orang lagi rakyat Malaysia yang tidak mendaftarkan diri dengan Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum dilaporkan masih terkandas di Sudan. Namun menjelaskan bahawa usaha giat dilakukan bagi membawa mereka keluar. Pihak Wisma Putra ujar beliau hanya menerima maklumat mengenai mereka itu pada 30 April lalu menerusi aplikasi sosial Facebook Messenger Kedutaan Malaysia di Khartoum. 3 warga negara tersebut merupakan seorang ibu dengan 2 anaknya serta suami warga Sudan yang tinggal di wilayah Al-Gaza namun terperangkap ketika cuba keluar dari negara tersebut. Tambah beliau, usaha pemindahan anggota keluarga berkenaan untuk keluar dari Sudan sedang diusahakan oleh pasukan khas Ops Sudan Wisma Putra. Kita beralih ke berita dunia. Seorang lelaki Carl O'Keefe, 49, meninggal dunia secara tragis 8 hari selepas terperangkap di dalam sebuah gua tertutup di kawasan tarikan pelancong Lake District di United Kingdom. Carl ketika itu dilaporkan sedang bermain dengan kanak-kanak pada majlis hari jadi yang diadakan di dalam pusat pengembaraan Kong terletak di KZ, Cumbria pada 22 April lalu. Namun mangsa yang merupakan pendaki berpengalaman dari Leicester itu dikatakan tergelincir lalu terperangkap di dalam terowong yang sempit serta mengalami kecederaan parah selepas terperangkap selama 4 jam. Carl bagaimanapun telah dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan susulan namun disahkan meninggal dunia selepas beberapa hari mendapatkan rawatan rapi. Sebuah rumah mayat terbiar lengkap dengan bilik pengawetan menjadi rebutan pembida yang berminat membeli dan menjadikannya sebagai penginapan Airbnb bertema seram. Hartanah menyeramkan itu menarik minat ramai pembida dengan harga €137,000 bersamaan RM767,288 lebih 2 kali ganda berbanding jangkaan firma lelongan Thornpike Auctions. Meskipun pembeli telah diberitahu bahawa hartanah di Leeds, Staffordshire tersebut memerlukan kerja membaik pulih sepenuhnya, namun bekas rumah mayat itu tetap menjadi rebutan. Bangunan yang kali terakhir digunakan pada 20 tahun lalu untuk menguruskan mayat itu berjaya dilelong kepada seorang pembeli yang identitinya tidak didedahkan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cartan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini. Syarikat jualan pakaian wanita Gadis menawarkan koleksi pakaian mesra muslimah dengan tawaran harga mampu milik termasuk B40. Pengasasnya Aini Sofia berkata kehadiran Syawal tahun ini memberi ruang kepada syarikatnya untuk mengeluarkan koleksi muslimah dengan rekaan gadis klasik seperti kurung pahang, kebarong dan jubah moden. So ketiga-tiga produk kami ni memang sesuai untuk muslimah dan wudu friendly kerana bahagian lengan kita labuh dan juga kembang dan termasuk juga rubber sleeve untuk jubah dress. Tampil dengan fabrik berkualiti, pakaian rekaannya turut sesuai untuk dikayakan oleh semua peringkat umur dari gadis remaja sehingga golongan wanita di usia pertengahan. Meskipun belum melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa,
Namun mereka meletakkan matlamat tersebut sebagai pembakar semangat untuk terus lebih maju di masa akan datang selain melantik pempengaruh bagi memperkenalkan lagi produk berkenaan. Persatuan Institut Bumiputera Profesional Hartanah Malaysia mencadangkan agar kerajaan mewajibkan pemaju perumahan menggaji ejen hartanah berdaftar di syarikat masing-masing. Pengurusinya, Dato' S.R. Rohaizal Idris berkata, pemaju dan REA saling memerlukan sejak dahulu selain memegang peranan dalam membangun dan menjalankan sesebuah projek hartanah. Jelasnya, cadangan itu seperti yang dilakukan pemain industri lain termasuk syarikat pembinaan yang diwajibkan mengambil pegawai kesihatan dan keselamatan khususnya dalam aspek semak dan imbang. REA merupakan profesional yang mengetahui selok-belok hartanah termasuk harga pasaran, penerimaan dan penawaran sesuatu jenis bangunan yang ditunjangi seramai 2,123 REA berdaftar dengan lembaga penilai pentaksir, ejen hartanah dan pengurus harta. Kita ke berita sukan. Bintang sensasi dunia Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin meninggalkan klub Arab Saudi Al Nassr dan bakal kembali ke Real Madrid semula selepas bukan hadir sebagai pemain bola sepak. Menurut laporan EL National, Presiden Klub Real Madrid Florentino Perez telah menawarkan pekerjaan buat bekas penyerang Manchester United tersebut sebagai duta klub itu. Dalam laporan, perbezaan bahasa menghalang bintang Portugal itu menyesuaikan diri dengan klub baharunya Al Nassr yang disertainya pada Januari lalu. Sebelum ini, Al Nassr telah berjaya mengikat Ronaldo sehingga 2025 dengan nilai kontrak mencecah sehingga 200 juta euro yang bernilai 941 juta ringgit. Paris Saint-Germain mengantung Lionel Messi dan berkuat kuasa serta-merta selepas bintang itu melakukan perjalanan jauh yang tidak dibenarkan oleh klub tersebut. Messi digantung selama 2 minggu kerana melakukan perjalanan ke Arab Saudi hingga terlepas sesi latihan ketika mereka dalam misi untuk memburu kejuaraan Ligue 1. Kapten Argentina itu akan terlepas perlawanan menentang Troyes hujung minggu ini dan Ajaccio pada 13 Mei depan. Dalam pada itu, Messi bakal meninggalkan PSG pada hujung musim ini selepas kontraknya berakhir dan dikatakan bakal berpindah ke klub Asia Barat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 4 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.